بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jundub bin Abdullah bin Sufyan radhiyallahu anhu, kata dia, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man samma'a samma'a Allahu bihi, wa man ra'a ra'a Allahu bihi, atau kama qala hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Jundub bin Abdullah bin Sufyan radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man samma'a samma'a Allah. Barang siapa yang menunjuk-nunjuk amalan dia kepada manusia, samma'allahu bihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjuk ketidakikhlasan dia di hari kiamat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man samma'a, barang siapa yang tunjuk-tunjuk amalan dia, samma'allahu bihi, hari kiamat esok Allah akan tunjuk dia ni tak ikhlas di depan orang semua. Wa man ra'a ra'allahu bihi, dan Nabi kata barang siapa yang tunjuk amalan dia sedangkan dia tak macam tu, dia tunjuk dia alim, dia tunjuk dia wara', dia tunjuk dia baik sedangkan dia jahat, ra'allahu bihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bongkar rahsia dia pada hari kiamat itu. Dia ada beza. Yang pertama, man samma'a samma'allahu bihi, barang siapa menunjuk-nunjuk amalan, dia memang orang baik sungguh, tapi ada rasa nak menunjuk-nunjuk pun tak boleh. Hari akhirat esok Allah tunjuk dia tak ikhlas. Dia berilmu sungguh, dia baik sungguh, tapi tak bagusnya dia nak tunjuk-tunjuk ilmu dia nak tunjuk-tunjuk kebaikan yang ada pada dia. Walaupun dia baik sungguh, dia berilmu sungguh, tapi dia nak tunjuk-tunjuk, di hari akhirat esok Allah akan bagi tahu dekat orang semua dia ni tak ikhlas. Yang kedua, wa man ra'a, dan barang siapa yang nak tunjuk segala amal dia buat, amal baik dan sebagainya, sedangkan dia tak macam tu, ra'allahu bihi, hari kiamat esok Allah Subhanahu wa taala bongkar rahsia dia di depan makhluk semua. Allah bagi tahu dia ni sebenarnya tak ada apa, menunjuk-nunjuk saja. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sangat tidak boleh terima manusia buat amalan dengan tujuan selain daripada kerana Allah, ada kerana benda lain. Tuhan tak boleh terima. Tuhan mahu hamba dia buat apa-apa untuk dia aja. Dia tak mahu ada untuk lain, untuk nak tunjuk ke orang, untuk nak ambil hati orang, untuk dia tak mahu. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah Ta'ala, ana aghna asy-syuraka'i 'ani syirk,
Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis qudsi. Tuhan kata, ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Tuhan kata, aku paling tak perlu kepada sekutu. Tuhan kata, aku Tuhan yang esa. Aku tak perlu siapa-siapa main nak join dengan aku. Aku tidak perlu siapa-siapa main habaq nak tolong aku. Aku tak perlu siapa-siapa main nak bantu aku. Aku tak perlu siapa-siapa. Aku tak perlu siapa. Ana aghna syuraka'i 'ani syirk. Aku ni paling tak perlu kepada siapa-siapa main nak jadi penolong aku. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi, barang siapa buat satu amalan yang amalan itu didapati sekutukan aku dengan satu benda lain. Siapa buat satu amalan yang amalan dia buat tu didapati menyekutukan Tuhan dengan benda lain. Semayang contohnya, satu orang buat semayang tu kerana Allah tapi kerana nak tunjuk ke orang. Maknanya Allah sudah dia letak Allah sekutu dengan orang lain. Taraktuhu wa syirkah. Tuhan kata esok hari kiamat itu aku tinggal dia, aku tak peduli dia, aku biar dia duduk dengan benda yang dia sekutukan. Kalau dia buat satu benda tu kerana aku dan kerana orang lain, aku tak akan peduli kat dia, dia pergi minta pahala daripada orang tu. Itu maksud dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah berfirman dalam ayat 5 surah Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sadaqallahul azim. Tuhan kata, dan tidaklah manusia ni diperintahkan melainkan untuk sembah Allah dengan ikhlas. Manusia tak disuruh sembah Allah dengan ada tujuan lain daripada kerana Allah. Manusia disuruh sembah Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas sungguh-sungguh kerana Allah. Ayat 214 suratul Baqarah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Maksud dia, dan janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan juga dengan menyakitkan hati orang yang terima sedekah. Tuhan kata, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Tak usah batal. Kita bagi sedekah boleh pahala dah. Dah boleh pahala, pergi perbatal bang pahala tu bagi tak ada. Tuhan kata jangan ada di kalangan kamu buat amalan sedekah, bagus dah. Tiba-tiba amalan tu Tuhan dah bagi pahala, Tuhan ambil balik. Semata-mata bil manni wal adha. Semata-mata kerana yang pertama mengungkit. Saya dah tolong dulu tu. Kalau tak kerana saya tolong, susah dia ni. Ungkit. Ungkit tu menghilangkan balik pahala dapat dah. Wal adha, dan bagi sakit hati orang yang kita tolong. Kita tolong dia, lepas tu kita pergi buat bagi dia sakit hati. Dua perbuatan ni membatalkan pahala hak dapat dah. Tuhan batal balik. Tuhan kata, kallazi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Sama macam orang yang belanja harta dia dengan tujuan nak menunjuk kepada orang lain. Serupa juga, tak boleh apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil yang tiba. Kita hidup hari-hari atas dunia ni, banyak benda kita buat. Setidak-tidaknya kita semayang sehari 5 kali. Semayang fardu. Nak cantik sikit lagi, kita tambah semayang sunat sikit sebanyak. Sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah dan sebagainya kita tambah. Nak bagi cantik lagi, pagi-pagi semayang duha, sebelum tidur semayang witir. Nak bagi sempurna lagi, ambil hari Senin, hari Khamis buat puasa sunat.
Nak bagi lengkap lagi, ada masa lapang sikit buka Quran baca, tak boleh baca banyak, baca semuka cukup sehari. Banyak benda kita buat, kalau kita buat benda ni semua mukhlishina lahuddin, banyak benda kita balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau benda-benda hak kita sebut tadi kita buat kerana ada tujuan-tujuan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kita boleh penat saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, banyak-banyak kita doa pada Allah. Mudah-mudahan Allah pelihara hati kita tidak jadi rosak dengan ibadat yang kita buat, yang dengan itu boleh menyebabkan kita jadi manusia rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 4. Muka surat 67. Muka surat 67. Kita masuk satu bab baru, kata dia bab ma jaa fi sajdah fi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa idza as-samaa'u inshaqqat. Iaitu bab yang datang pada menyatakan sajdah pada firman Allah wasjud waqtarib di dalam surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan firman Allah wa idza quri'a alaihimul quran la yasjudun di dalam surah wa idza as-samaa'u inshaqqat. Wa idza as-samaa'u inshaqqat dia panggil surah al-insyiqaq. Begitu. Ketahuilah saudaraku, telah datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis yang menunjukkan ada sujud tilawah di dalam surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan surah Idza as-samaa'u inshaqqat. Kata hadis dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Iqra bismi rabbik wa Idza as-samaa'u inshaqqat. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, telah sujud kami sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan surah Idza as-samaa'u inshaqqat. Kata Imam At-Tirmizi, hadis Abi Hurairah ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Itu hadisnya. Hadis tu clear tuan-tuan. Hadis tu hadis yang jelas, hadis yang clear, hadis yang terang, yang memberitahu bahawa Nabi SAW biasa waktu semayang Nabi baca surah ni. Nabi baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai dekat ujung surah wasjud waqtarib. Kemudian Nabi sujud. Biasa Nabi buat macam tu. Dan Nabi SAW buat macam tu jelas daripada hadis Nabi SAW yang kita baca tadi. Baik. Dia kata masalah sujud tilawah di dalam surah Iqra dan surah Idza as-samaa'u inshaqqat, apa hukum dia? Kata Imam At-Tirmizi, dan bermula amal atas ini hadis di sisi kebanyakan ahli ilmi. Maksudnya kebanyakan alim ulama mengamalkan hadis ni. Mereka biasa baca surah Iqra, bila sampai dekat wasjud waqtarib, mereka sujud. Sujud tilawah ataupun sujud sajdah, kita kata. Memikir mereka itu akan sujud di dalam surah Idza as-samaa'u inshaqqat dan surah Iqra bismi rabbik. Dan mereka semua berpendapat boleh buat. Pasal apa? Pasal hadis terang-terang kata Nabi buat. Begitu. Dan inilah jumlah daripada surah-surah yang mufassal, dan kata setengah daripada ahli ilmi tidak ada sujud pada dua surah ini. Ada sebahagian pendapat ulama mengatakan tak ada sujud tilawah pada surah ni. Pasal surah ni surah yang mufassal. Pasal dia tak ada sambung lepas tu. Wasjud waqtarib habis dah. Jadi kalau sujud baki sekali lagi nak sambung apa? Jadi ada sebahagian ulama kata dengan kerana tu tidak ada sujud tilawah bila baca surah ni. Itu satu pendapat. Kerana akhirnya ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dan mereka bagi hujah pula yang kedua. Mereka kata Nabi pun mola aja.
Bila baca Iqra' ni, last kali Nabi sujud. Lepas tu Nabi tak buat dah. Ini pendapat golongan kedua. Yang kata tidak ada sujud tilawah. Begitu. Baik masalah. Sujud pada idza sama'un syaqqat. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai saudaraku, dia kata, tersebut di dalam kitab Al-Um. Ini kitab Imam Syafi'i. Pada ikhtilaf Imam Malik dan Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma. Kata muridnya, telah aku tanya kepada Imam Syafi'i daripada sujud di dalam surah Izzas Sama'un Syaqqat. Maka kata Imam Syafi'i, padanya sujud. Maka kataku, apakah dalil bahawasanya padanya itu ada sujud? Maka dijawab oleh Imam Syafi'i dengan beberapa hadis yang tersebut di dalam Al-Um. Imam Syafi'i, dia tak sependapat dengan tok guru dia. Tok guru dia Imam Malik. Imam Syafi'i belajar daripada Imam Malik. Bahkan Imam Syafi'i jadi anak murid kesayangan Imam Malik pula lagi. Terbukti di dalam sejarah ada cerita Imam Malik kalau dia tak boleh pergi mengajar, tak ada orang lain yang dia akan pilih untuk relief tempat dia, melainkan dia pilih Imam Syafi'i. Pun macam tu, Imam Syafi'i ada beberapa perkara yang dia tak sependapat dengan Imam Malik. Dan dia ada alasan-alasan dia. Bila dalam soal surah ni, bila baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, ujung ni ada tak ada sujud tilawah, Imam Malik kata tak ada, Imam Syafi'i kata ada. Orang tanya, anak murid Imam Syafi'i tanya Imam Syafi'i, betul-betul dia kata dalam surah ni ada tak ada sujud tilawah? Imam Syafi'i kata ada. Bila anak murid dia kata macam mana yang dia kata ada tu, alasan dia kok mana? Dia kata alasan dia ada beberapa hadis yang menerangkan Nabi buat. Kalau Nabi buat, ada. Itu ceritanya. Baik. Dia kata masalah. Sujud dalam surah yang mufassal itu apa dalilnya? Wahai saudara, telah dikatakan dahulu tadi bahawasanya surah Izzas Sama'un Syaqqat dan Iqra' itu setengah daripada surah yang mufassal. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, maka mengambil hujah dengan hadis dalam masalah yang akan datang oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala dan mereka yang muwafaqah akan dia. Imam Malik pula dia kata tak ada sujud bila habis baca Iqra' dengan Izzas Sama'un Syaqqat. Hujah dia apa? Hujah dia sat lagi dia buat main hadis yang dipegang oleh Imam Malik. Bahawasanya tiada sujud di dalam surah-surah yang mufassal seperti itu. Dan bahawasanya sujud dalam surah An-Najmu dan surah Izzas Sama'un Syaqqat dan Iqra' bismi rabbik itu telah mansukh semuanya. Imam Malik berpendapat betul. Dia kata ada hadis cerita kata Nabi biasa sujud. Tapi semua hadis tu telah dimansuhkan. Nabi buat mula aja, lepas tu Nabi tak buat dah. Imam Malik kata macam tu. Dengan hadis yang tersebut dalam masalah yang akan datang. Dia kata hadis hak nak main saat lagi ni adalah hadis yang menasahkan hadis yang kita baca tadi. Maknanya hadis yang kata Nabi sujud bila baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ni, dia kata hadis tu dah mansuh dah, tak pakai dah. Pakai hadis hak nak baca saat lagi pula, dia kata. Baik. Ataupun dengan hadis riwayat daripada Ibni Abbas bahawasanya Nabi SAW tidak sujud dia pada satu daripada surah yang mufassal selama berpindah dia ke Madinah. Alasan dia kata Nabi masa duduk di Mekah. Masa Nabi duduk di Mekah belum hijrah ke Madinah. Masa di Mekah bila Nabi baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai dekat ujung wasjud waqtarib, Nabi sujud. Bila Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, di Madinah Nabi baca surah Iqra' ni, Nabi tak sujud dah. Itu alasan dia. Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi sudah cancel dah amalan hak di Mekah dulu, tak buat lagi dah di Madinah. Dia kata. Baik, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan bermula ini mazhab dha'if. Imam Nawawi jawab balik. Imam Nawawi kata dah, ini pegangan yang dha'if, tidak kuat untuk berhujah. Dia kata.
Maka sesungguhnya telah sabit hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang tersebut dalam masalah yang dikeluarkan akan dia oleh Imam At-Tirmizi dan Muslim dan lainnya. Kata dia, telah sujud kami serta Nabi sallallahu alaihi wasallam pada surah Idzas Samaa'un Syaqqat dan surah Iqra' bismi rabbik, dan sesungguhnya telah ijma' ulama atas bahawasanya Islam Abi Hurairah radhiyallahu anhu adalah dia pada tahun yang ke-7 daripada hijrah. Maka menunjuklah atas ada sujud dalam surah yang mufassal kemudian daripada hijrah, dia kata. Imam Nawawi kata silap, dia kata kalau macam tu. Hadis yang kita baca tadi ni hadis riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam 7 tahun dah Nabi duduk di Madinah, baru Abu Hurairah masuk Islam. Abu Hurairah meriwayatkan hadis kata Nabi, kami pernah semayang sama dengan Nabi. Nabi baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, last kali Nabi sujud. Abu Hurairah meriwayatkan hadis setelah dia masuk Islam. Abu Hurairah masuk Islam selepas Nabi duduk ada di Madinah 7 tahun dah. Macam mana yang orang kata Nabi hanya sujud dalam surah Iqra' ni di Mekah saja, bila pindah Madinah Nabi tak sujud dah? Itu tak betul, dia kata. Pasal Abu Hurairah meriwayatkan hadis kata Nabi sujud. Abu Hurairah pun masuk Islam 7 tahun lepas Nabi duduk ada di Madinah. Bermakna hujah pihak yang kata Nabi tak sujud waktu Nabi ada di Madinah, hujah tu tak betul, dia kata. Menyalahi fakta sejarah dan menyalahi hadis Nabi. Entah boleh faham tak ni hujah dia macam tu? Itu ceritanya. Dan adapun hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhu, maka ialah hadis yang dhaifu isnad. Tiada sah mengambil hujah dengan hadis dhaif, dia kata. Dan adapun hadis Zaid bin Sabit yang lagi akan datang, maka ditanggungkan dia atas menyakiti harus, atas menyatakan harus meninggalkan sujud, dan bahawasanya ia yakni sujud itu sunat dan bukannya wajib, dan berhajat kepada ini takwil supaya muwafaqah antaranya dan antara hadis Abu Hurairah, dia kata. Jadi ceritanya ada hadis yang kata Nabi sujud, ada hadis yang kata Nabi tak sujud bila baca Iqra' masa di Madinah. Bila ada hadis kata Nabi tak sujud bila baca Iqra', bukan makna Nabi tak sujud, maknanya itu menunjukkan benda tu sunat. Ada waktu Nabi nak sujud, Nabi sujud. Ada waktu Nabi tak mau sujud, tak sujud. Benda sunat. Nak buat, tak mau buat, sudah. Hadis itu tidaklah bermakna Nabi tak sujud dah bila baca Iqra'. Cumanya ada masa Nabi sujud, ada masa Nabi tak sujud. Benda sunat. Yang pastinya apa? Yang pastinya dia kata ada hadis mengatakan Nabi sujud bila Nabi baca surah Iqra' bismi rabbik ini. Nabi sujud. Dan hadis tu diriwayatkan masa Nabi ada di Madinah. Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia, bila baca surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai wasjud waqtarib, kita nak sunat ke, kita tak mau, kita nak sujud ke, kita tak mau sujud ke, terpulang kat kita. Kalau kita sujud, itu sunat. Kalau tak mau sujud, tak berdosa. Jadi tidak boleh ada orang kata tak boleh sujud bila baca surah Iqra'. Tak boleh kata macam tu. Pasal apa? Pasal ada hadis mengatakan Nabi sujud bila Nabi baca Iqra' bismi rabbik. Itu cerita dia. Kemudian dia kata bab ma jaa fi salatin najm. Itu bab yang datang pada menyatakan sujud pada surah An-Najm. Ketahuilah saudaraku, di dalam surah An-Najm itu ada sujud tilawah. Maka dalil yang menunjukkan yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha, yakni An-Najm, wal muslimun wal musyrikun wal jinn wal ins. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi, bahkan saudara sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia telah sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam padanya, yakni pada surah An-Najm, iaitu pada firman Allah fasjudu lillahi wa'budu, dengan segala orang Islam dan orang musyrikun dan jin dan manusia. Itu dia kata. Nabi SAW baca surah An-Najm, surah bintang ni.
Nabi bila baca surah ni, Nabi sujud bila jumpa ayat fasjudu lillahi wa'budu. Jumpa perkataan fasjudu lillah, maka hendaklah kamu sujud kepada Allah, wa'budu, dan hendaklah kamu sembah Allah. Nabi bila jumpa ayat tu, Nabi sujud. Bukan Nabi aja sujud. Dia kata wal muslimun, orang Islam bila tengok Nabi sujud, depa pun sujud. Wal musyrikun, orang kafir pun sujud juga. Wal jin wal ins, semua jin, manusia apa semua pun pakat sujud belakang bila dengar Nabi baca surah An-Najm ini. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Mas'ud dan Abi Hurairah, dan kata dia lagi hadis ini hasan lagi sahih. Dan telah dikeluarkan dia oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Hadis ni cukup kuat. Imam Bukhari pun buat peluang hadis ni, Imam Muslim pun buat peluang hadis ni di dalam kitab sahih kedua-dua mereka. Ni. Sujud sekalian kapiang serta Nabi tu apa pasal? Dia kata. Kan? Kalau takat semua manusia apa semua sujud tak apa lagi. Maksudnya al-muslimun, orang-orang Islam. Yang kapiang pun pakat pergi berebut sujud ni apa cerita? Kata ulama, sujud sekalian kapiang serta Nabi kerana ada didengar mereka itu, Nabi sebut di dalam bacaan Qurannya akan berhala mereka itu. Iaitu pada firmannya afara'aitumul lata wal uzza. Ada sebut dalam surah tu. Puak ni tokong depa nama al-lata, tokong dia nama al-uzza, tokong dia nama al-manat. Tu nama-nama tokong dia. Tiba-tiba depa dengar Nabi duk baca ayat tu, dalam banyak-banyak ayat daripada surah An-Najm ini ada sebut tentang afara'aitumul lata wal uzza. Dia kata Nabi Muhammad pun respect Tuhan kita. Dia kata lepas tu pula Nabi pula ayat ni ayat sajdah, Nabi sujud. Depa kata dia kata Muhammad dengan orang Islam pun rupa-rupanya hormat dekat Tuhan kita. Depa pun pakai terjun sujud sama. Puak ni celaru, kan? Ayat tu bukan nak cerita kata Al-Lata wal Uzza ni semua Tuhan bagus apa dah. Ayat tu nak cerita kata Tuhan orang kafir ni nama dia Al-Lata wal Uzza. Lepas tu Tuhan sumpahlah kebinasaan dekat depa. Depa tak peduli dah. Dengar Al-Lata wal Uzza, tengok-tengok Nabi pula sujud. Cantik depa kata. Nampak boleh compromise dengan Nabi. Depa kata. Ada jadi macam tu. Dan kata setengah ulama, sujud segala kapiang itu serta Nabi tidak kerana apa-apa. Bahkan tiba-tiba tersujud sahaja dengan kehendak Allah Ta'ala oleh jabarut dan kebesaran Tuhan. Dan kebesaran Tuhan. Ada setengah ulama pula kata, yang boleh jadi cerita orang kapiang pakai sujud tadi itu sebenarnya out of control. Out of control. Dia bukan nak sujud. Tapi tak macam manakah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersujud mereka ni. Begitu. Sehingga jadi sebagaimana terpaksa, tak sedar diri, maka mereka sujud. Melainkan seorang sahaja yang tak sujud dalam ramai-ramai itu, iaitu Umayyah bin Khalaf, dengan sebab takabur dia. Seorang aja yang tak sujud, orang lain ni tersujud dalam keadaan tak boleh kontrol diri sendiri. Ada setengah pendapat kata macam tu. Maka hanya diambilnya segenggam tanah, dihantarkan ke dahinya. Dia seraya katanya, padalah aku setakat ni, dia kata. Tunjuk juga kata hormat tu, tapi dia tak hormat dalam bentuk sujud. Dia ambil tanah, dia buh di dahi dia sikit, menunjuk kata dia respect juga. Tapi dia tak mau tunduk sujud macam tu, kerana takabur dia ni cukup dahsyat, lebih pada orang lain semua lagi. Kata Imam Nawawi, Umayyah bin Khalaf itu seorang Quraisy yang tertua di dalam kaumnya. Pasal itu yang takabur lebih tu dalam masyarakat Quraisy ni, dia paling tua. Dia orang paling tua dalam masyarakat Quraisy. Dan sesungguhnya mati dia ni dibunuh akan dia di dalam perang Badar. Last sekali mati dalam perang Badar. Hal keadaan dia kafir dan tiada dia Islam sekali-kali. Mati dalam keadaan kafir, sungguh-sungguh punya kafir. Begitu. Masalah sujud segala kapiang itu, satu qaul mengatakan sebab tersalah mulut Nabi SAW memuji berhala. Adakah betul ya qaul itu? Ada pendapat kata yang orang kapiang pakai sujud sama ni pasal Nabi sudah tersasul, tersebut. Kata tokong mereka ni bagus, betul ke pendapat ni? Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, dan ada pun barang yang meriwayat akan dia oleh tukang-tukang riwayat, bahawasanya sebab sujud segala kapiang serta Nabi ialah kerana berlaku di atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam
memuji atas tok pekong musyrikin di dalam surah An-Najm itu, maka iaitu tidak betul dan tidak sah padanya suatu. Imam Nawawi kata dah, ni semua tak betul. Tak betul. Nabi tak pernah Nabi ni tersasul piduk puji tokong-tokong depa ni, tak pernah. Maka tiada daripada pihak nakal dan tiada daripada pihak akal. Dia kata tak ada apa cerita dalam Quran ataupun dalam hadis daripada pihak nakal. Nakal ni maksud nas-nas daripada Quran hadis. Tak ada satu ayat, tak ada satu hadis yang kata Nabi pernah terpuji tokong depa ni. Tak ada. Dan dari sudut akal yang sehat pun tak mungkin Nabi nak puji tokong depa ni, dia kata. Kerana bahawasanya memuji Tuhan lain daripada Allah itu jadi kafir. Itu dia. Tak boleh, tuan-tuan, tak boleh. Tak boleh kita pergi buat silap, pergi buat kata macam mana nak buat, kata ni hajat besar ni. Dah semayang hajat dah buat dah. Kalau nak pergi minta dekat tokoh-tokoh Hindu sama boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Pasal itu menunjukkan kita ni ada percaya kepada benda-benda syirik macam ni. Tak boleh. Kan macam kita duk abang selalu di Gulugong tu. Gulugong ada tokoh Hindu, dia panggil tokong duit. Tokong duit. Orang tak ada anak ni berhajat kepada anak, duk pergi jumpa Tok Sami tokong tu. Dia bertahu agama tahu tapi tak boleh buat apa. Pergi Tok Sami tu nanti ambil satu anak patung budak buh dalam duit, lepas tu dia jampi cara dia apa semua, dia kata tak apa, balik pergi dia bagilah 2-3 benda suruh buat apa lagu ni, dia kata tunggu tengok, dia kata Tuhan nanti bagi anak. Orang Melayu pakai duk pergi karut, tuan-tuan ni dia karut dengan macam tu. Orang kita ni mengaji tak mau, apa tak mau, hidup dalam kejahilan, bodoh sombong pula lagi. Mengaji tak mau, hidup dalam kejahilan, orang ajak tak mau pergi sudah, cakap besar, sombong, bodoh sombong, merosak diri sendiri. Rosak ni kalau setakat rosak apa semua lebih kurang tak apa. Rosak ni rosak akidah, terkeluar agama. Terkeluar agama ni cerita dia bukan kata tak boleh masuk syurga. Nak cium bau syurga pun tak boleh. Syurga tak sah mimpi lah, memang tak masuk syurga. Nak cium bau syurga pun tak boleh, Tuhan kata. Buat apa yang piduk cari penyakit sampai rosak diri sendiri sampai macam tu? Inilah yang Nabi SAW nak bagi tahu, tak mungkin orang Islam boleh buat kerja-kerja macam tu. Jadi Imam Nawawi kata kalau Nabi duk habang ke orang kata tak boleh cenderung hati kepada orang-orang kafir. Orang zalim pun tak boleh dah, tambah orang kafir. Quran kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan sekali-kali kamu cenderung hati kepada orang zalim, kamu disentuh oleh api neraka. Kalau zalim pun tak boleh nak cenderung kat dia. Tarkanu ni maksud dia cenderung, duk berasa macam betul. Orang zalim ni kita duk berasa macam betul. Hak tu pun tak boleh. Tambahlah pergi duk sokong orang kafir. Lagi tak boleh. Kalau Nabi duk habang kat kita tak boleh buat macam tu, takkan Nabi pula nak pergi buat macam tu. Imam Nawawi punya hujah macam tu. Baik, maka tiadalah sah dinisbahkan yang demikian itu kepada lidah Nabi SAW. Sangat tidak wajar kita piduk kata Nabi macam tu. Setakat padri Kristian kata, biar pergi kat dia lah, dia memang musuh kita lama dah. Dia setakat nak sebut kata Nabi Muhammad pengganas, biasalah. Tentu tahu berita ni yang kata berita ni sebenar-benarnya benda pelik baru jadi berita. Benda tak pelik bukan berita. Kalau cerita kata seorang budak telah digigit oleh anjing, itu bukan berita, tak. Biasalah, anjing memang kerja nak gigit orang. Tapi kalau keluar dalam berita dia kata seorang pemuda menggigit seekor anjing, yang tu mau masuk berita. Yang tu berita. Benda mana boleh jadi lagu tu kan? Dia jadi lagu tu berita. Ni kalau nak cerita kata padri Kristian apa dia mereka Umi duk kata Nabi Muhammad pengganas, biasalah, memang depa duk kata hari-hari. Bukan tu baru depa kata, hari-hari depa kata. Tak payahlah benda tu nak jadi besar-besar sangat. Tahu dah, memang tahu Quran habang awal dah, lan tarda ankal yahud walan nasara. Tak akan redha dekat hangpa ni Yahudi Nasrani. Tuhan habang dah, depa ni tak akan redha. Jadi tak sah duk mimpi lah kata depa nak redha.
Jadi kalau timbul statement-statement yang menunjukkan dia tak reda dekat agama kita, itu biasa. Tuhan dah bagi tahu dah. Tak sah kata dengar tu baru nak terkejut nak marah, tak payah. Memang dah tahu lama dah. Memang mereka macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi tidak wajar kalau orang Islam pergi kata dekat Nabi macam tu. Ni tak wajar. Orang Islam pergi kata dekat Nabi lugu ni macam tu, macam ni. Yang ni tak boleh terima. Tidak wajar satu orang Islam pergi kata ke Nabi macam tu. Seperti mana kata Imam Nawawi, tidak wajar kita nak kata Nabi SAW pernah memuji berhala orang kafir. Tidak wajar. Tidak mungkin Nabi akan buat macam tu. Dan tiada pula mengatakan dia oleh syaitan di atas lidah Nabi itu. Dan tidak mungkin syaitan memperdayakan Nabi sehingga Nabi boleh diterbit kata-kata macam tu. Dan tiada pula sah digagahi oleh syaitan atas Nabi yang demikian itu. Dan demikian juga tak mungkin syaitan boleh main duk ugut, duk paksa Nabi, suruh Nabi pergi puji tokong-tokong dan sebagainya. Tidak mungkin, kata Imam Nawawi. Jadi cerita apa? Cerita yang mengatakan Nabi pernah memuji tokong dan sebagainya, ini adalah cerita karut yang direka-reka oleh musuh Islam dengan tujuan nak ambil mileage dekat dia. Itu saja masalah. Dia kata sujud tilawah pada surah An-Najm itu apa hukum dia? Kata Imam At-Tirmizi, dan bermula amal atas ini hadis di sisi setengah daripada ahli ilmi, yakni ulama yang mujtahidin memikir mereka itu ada sujud di dalam surah An-Najm. Dan telah berkata setengah daripada ahli ilmi daripada sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu, tiada yang di dalam surah yang mufassal itu sujud tilawah. Maka inilah perkataan Malik bin Anas. Kata At-Tirmizi lagi, dan bermula qaul yang pertama ini adalah qaul yang asah. Qaul yang mengatakan ada sujud tilawah pada surah An-Najm ini adalah qaul yang asah. Maksud dia apa? Dalam surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dalam surah Izas samaa'un syaqqat, dan di dalam surah An-Najm. 3 surah ni ada sujud tilawah. Itu pendapat yang asah, pendapat yang diterima pakai. Begitu. Dan dialah berkata As-Sawri dan Ibnul Mubarak dan Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal dan lain-lain lagi. Kemudian dia baru bab maja'ah man lam yasjud fi. Iaitu bab yang datang pada mereka yang tidak sujud pada surah An-Najm. Ada sebahagian yang dia kata tak ada sujud pada surah ni. Ketahuilah saudaraku, bermula sujud tilawah itu telah datang hadisnya yang menunjukkan tiada sujud di dalam surah An-Najm itu. Iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an-najma falam yasjud fiha. Diriwayatkan daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, kata dia aku baca kata dia telah aku baca atas Nabi sallallahu alaihi wasallam akan surah An-Najm, maka tidak sujud Nabi. Kata At-Tirmizi, ini hadis, yakni hadis Zaid bin Thabit ini hadis yang hasan lagi sahih, dan telah dikeluarkan dia oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Itu dia. Ada pula hadis kata Zaid bin Thabit, yang ni kita dah terang banyak kali ya. Zaid bin Thabit dia ni hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ni buah hati Nabi. Kan Zaid bin Thabit dengan pak dia apa nama, bukan Zaid bin Thabit, bukan yang tu Zaid bin Harithah. Zaid bin Thabit ni adalah seorang sahabat yang mula-mula sekali diberi tugas untuk kumpul Quran. Ini Zaid bin Thabit. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menerima cadangan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Kan? Sayyidina Umar Al-Khattab selepas daripada wafat Nabi, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Sayyidina Umar Al-Khattab ni dia duduk fikir seorang-seorang dia duduk fikir dalam pada masa tu duduk jadi perang lagi. Bila jadi perang, ramai sahabat-sahabat Nabi yang hafal Quran syahid dalam perang. Sayyidina Umar ni dia balik ke rumah, dia duduk fikir. Dia kata, kalau perang lagi duduk jadi tak berhenti-henti. Dia kata kalau sekali perang berapa ramai orang hafal Quran mati, esok dia kata habislah. Dia kata orang hafal Quran habis, macam mana generasi yang kemudian nak dapat Quran. Ni Sayyidina Umar.
Dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Masa tu Sayyidina Abu Bakar khalifah. Dia kata, ya khalifah Rasulullah, wahai khalifah Rasulullah, aku ingin mencadangkan kepada kamu supaya, dia kata, kita panggil semua sahabat-sahabat yang hafal Quran ni, kita panggil semua, kita minta ada orang salin daripada mereka ni, Quran ni disalinkan ke dalam mushaf. Dia kata. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, dia bila dengar cadangan tu, dia tak setuju. Sayyidina Abu Bakar tak setuju. Sayyidina Umar kata, pasal apa tak setuju? Dia kata, macam mana kita nak buat satu benda yang Nabi tak buat? Dia kata. Sayyidina Abu Bakar, itu pegangan dia. Dia kata, kalau sekiranya menyalin Quran tulis dalam buku ni benda baik. Dia kata, kalau benda ni benda baik, Nabi tentu suruh buat masa Nabi ada hari tu ni. Tapi Nabi sampai wafat, Nabi tak suruh buat benda ni. Macam mana dia kata kita nak pergi buat satu benda yang Nabi tak pernah suruh buat? Sayyidina Abu Bakar kata. Sayyidina Umar terang lagi, bagi alatan dia lepas satu. Dia bagi panjang berbagai-bagai alatan dia bagi kenapa perlu Quran ini dibukukan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun setuju. Bila dia setuju tu, dia pilih Zaid bin Sabit ni. Zaid bin Sabit dipilih untuk memulakan kerja mengumpulkan Quran dan salin masuk dalam halayan kertas. Dia ni orangnya. Zaid bin Sabit meriwayatkan hadis ni. Dia kata dia memang ahli Quran. Pasal itu yang Sayyidina Abu Bakar pilih dia untuk nak bukukan Quran ni. Dia memang ahli Quran. Jadi zaman Nabi SAW lagi dah. Nabi suruh dia baca, Nabi nak dengar. Makna ahli Quran lah. Nabi SAW ni ada beberapa orang di kalangan sahabat dia yang Nabi memang kalau jumpa, Nabi suruh mereka baca Quran. Nabi nak dengar sebab bacaan mereka ni baik. Kan? Di antaranya Zaid bin Sabit. Nabi pernah suruh dia baca dan dia baca surah An-Najm. Bila dia baca sampai dekat ayat sajdah tu, Nabi tak sujud pun. Maka dia meriwayatkan hadis ni, dia kata dia pernah baca surah An-Najm ini di depan Nabi dan Nabi tak sujud, dia kata. Maka hadis ni dipegang oleh sebahagian ulama mengatakan surah An-Najm bila baca tak disunatkan sujud. Itu ceritanya. Tapi Imam Syafi'i pula kata apa? Betul lah dia kata. Masa Zaid bin Sabit baca surah tu Nabi tak sujud, memang betul dia kata. Tapi Nabi tak sujud tidak bermakna tak boleh sujud. Cuma itu menunjukkan kata kalau nak sujud boleh, kalau tak mau sujud pun boleh. Kalau sujud sunat, kalau tak sujud tak dapat dosa apa-apa. Itu cara ulama nak menyimpul hukum tentang satu-satu nas. Masalah dia kata sujud pada surah An-Najm itu dan ikhtilaf ulama padanya. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, maka aku sukakan bahawa memulai oleh orang yang membaca akan sajdah bahawa sujud tilawah ia. Imam Syafi'i dengan pendirian dia. Dia kata jumpa ayat sajdah aku suka supaya sujud. Itu pendirian Imam Syafi'i. Dan sujud tilawah orang yang mendengarnya, bukan orang baca saja sujud, orang yang dengar pun sujud sekali. Imam Syafi'i kata aku suka macam tu. Maka jika berkata seseorang begini, iaitu barangkali salah satu daripada dua hadis yang di dalam masalah yang 188 dengan 192 itu menasahkan salah satunya akan yang lain, maka bagaimana kita hukumkan atasnya? Maka jawab dia kata dikata orang, maka tiada mendakwa seorang akan bahawa sujud di dalam surah An-Najm itu mansuh, melainkan harus mendakwa seseorang itu meninggalkan sujud itu mansuh. Dia kata kita tak boleh kata benda tu dah dimansuhkan. Tak boleh kata. Dia kata pasal apa? Pasal ada dua hadis di depan kita. Satu hadis kata Nabi sujud, satu hadis kata Nabi tak sujud. Pasal apa kita nak pergi kata benda tu dah dimansuhkan tak payah sujud? Tak boleh. Dia kata pasal ada dua hadis. Melainkan dua hadis tu menunjukkan sujud tilawah ataupun sujud sajdah itu sunat. Nak sujud boleh, tak mau sujud pun tak apa. Dia kata. Kemudian bawah tu dia hurai benda yang sama. Anda buka muka surat sebelah, muka surat 71. Kat bawah tu tuan-tuan dia nak cerita dekat kita tentang apa nama sunat sujud. Nak sujud boleh dan tak sujud pun tak apa. Dia nak cerita yang tu saja yang panjang. Tuan-tuan boleh balik baca sendiri. Bab dia kata majaa fi sajdati sad.
Iaitu yang datang pada menyatakan sujud sajdah, sujud tilawah di dalam surah Sad. Ketahuilah saudaraku, telah datang satu hadis yang menunjukkan atas ada sujud tilawah di dalam surah Sad. Iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fi Sad. Qala Ibn Abbas, wa laysat min azaimis sujud. Maksudnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya, telah aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, akan sujud tilawah di dalam surah Sad. Dan kata Ibnu Abbas, dan bukannya sujud itu daripada setengah yang dikuatkan dia amat disuruh sujud, bahkan menurut suka hati. Jika hendak sujud, sujudlah, dan jika tidak, tidaklah, dia kata. Jadi dia nak beritahu kat kita, sujud sajdah ni sunnah. Bahkan tuan-tuan, Nabi SAW dia tidak jadikan satu kelaziman tiap-tiap pagi jemaat baca surah sajdah. Dah, Nabi tak jadikan itu satu kelaziman. Kita aja di sini ni, pagi jemaat mesti sujud sajdah. Kalau pagi jemaat orang yang jadi imam tiba-tiba tak buat sujud sajdah, hui, berasa macam tak semayang subuh pagi ni, dia kata. Dia jadi lagu tu. Tentu pergi di Mekah kan, pergi di Mekah, pergi di Madinah no. Nak boleh dapat sujud sajdah pagi jemaat ni nasib lah. Nasib sangatlah nak jadi habuan kita. Tok imam baca ayat sajdah, maka adalah sujud sajdah pagi tu. Kadang duduk sana 3 minggu, kan 3 minggu dah jumpa 3 kali jemaat. Tak dapat sekali pun. 3 kali. Takkanlah imam Masjidil Haram tak apa. Pasal dia ikut sunnah Nabi. Nabi tidak jadikan pagi jemaat itu sebagai pagi untuk sujud sajdah. Tidak jadikan dia sebagai satu kemestian tiap-tiap pagi jemaat. Tapi Nabi SAW baca ayat daripada surah sajdah ni hanya pada pagi jemaat. Lama-lama sekali dia buat. Lama-lama sekali dia buat macam tu. Tidak ada satu ketetapan mesti pagi jemaat buat. Macam tu. Jadi bukan apa benda ni nak buat-buat lah. Tidak jadi kesalahan. Cumanya menjadi satu kesalahan kalau kita beriktikad mengatakan pagi jemaat mesti ayat sajdah. Itu salah. Pasal apa? Lebih-lebih lagi kalau kita kata pagi jemaat mesti baca ayat sajdah. Pasal itu sunnah Nabi, itu lagi salah. Pasal Nabi tak buat macam tu. Ayat Nabi tak buat macam tu. Baik, masalah dari sujud tilawah pada surah Sad, apa hukum dia? Kata Abu Isa, telah bersalah-salahan ahlul ilmi pada sujud tilawah pada surah Sad itu. Maka memikir setengah daripada ahli ilmi daripada sahabat Nabi SAW dan lainnya bahawasanya ada sujud padanya. Dan ialah qaul Sufyan dan Ibnul Mubarak dan Asy-Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Dan telah berkata setengah daripada ahli ilmi bahawasanya surah Sad itu menghikayatkan taubat Nabi. Maka Nabi SAW sujud itu bukannya sujud tilawah, bahkan sujud syukur. Maka dengan kerana itu, tiadalah memikir mereka itu akan sujud di dalamnya. Ini satu pendapat. Dia kata sebenarnya Nabi sujud itu bukan sujud sajdah, tapi Nabi sujud syukur. Orang sudah silap, orang ingat Nabi sujud sajdah. Ini satu pendapat. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab, telah berkata ashab kita Syafi'i, bermula sajdah di dalam surah Sad itu bukannya daripada azaimis sujud. Maknanya bukannya sujud tilawah, bahkan ianya sujud syukur. Imam Nawawi pun kata macam tu. Dia kata dalam surah Sad, dia kata lain. Dia bukan sujud tilawah, tapi dia kebetulan Nabi sujud tu kerana syukur kepada Allah. Inilah yang dinaskan. Dia kata dengan dialah memutus oleh jumhur ulama. Dan telah berkata Abul Abbas bin Shuraih dan Ishaq Al-Maruzi, ialah sujud tilawah dengan azaimis sujud. Ada pendapat kata sujud tilawah. Kata Imam Nawawi, bermula yang mazhabnya ialah yang pertama. Maksudnya sujud syukur. Nabi baca surah Sad, kemudian Nabi sujud. Nabi sujud tu bukan kerana ayat tu ayat sajdah, tapi kerana Nabi teringat atas satu nikmat Tuhan bagi kat dia, maka Nabi sujud pada masa itu. Masalah sujud tilawah dan syaratnya. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim,
Dan ketahui olehmu bahawasanya disyaratkan bagi harus sujud tilawah dan sahnya itu dengan beberapa syarat sembahyang sunat. Setengah daripadanya sujud, setengah daripadanya suci daripada hadas dan daripada najis. Sama nak sujud tilawah kan, nak sujud syukur ke apakah, syarat nombor satu mesti suci daripada hadas kecil, hadas besar, dan bersih badan daripada najis. Dalam keadaan najis tak boleh. Pasal apa? Pasal dalam mazhab Syafi'i, sujud syukur, sujud tilawah ni dia masuk dalam ibadat. Ibadat nak buat, dia kata mesti dalam keadaan kita suci daripada hadas dan daripada najis. Dan mesti dalam keadaan menutup aurat. Kan? Menutup aurat. Pasal apa? Pasal benda ni benda ibadat. Begitu. Dan dalam keadaan menghadap kiblat. Macam tu juga. Nak sujud tilawah ataupun nak sujud syukur, sujud dia menghala ke arah kiblat. Orang kita ni kadang-kadang dicelaru sebenarnya. Tadi di tempat kerja ada kawan cerita seorang. Dia kata ada satu kawan dia, profesor pula lagi, doktor kan, profesor doktor, main badminton sekali dengan dia, pakai selong pendek kan, main badminton pakai selong pendek. Jadi dalam lepas pada main badminton tu pakat duduk sembang lah, berhenti rehat tak minum air, duduk sembang keluar isu pasal cerita pasal benda-benda sensitif ni lah, cerita pasal menghina Nabi lah apalah semua begitu ni. Oh, dia marah bukan main. Dia kata tak boleh lah, dia kata kita orang Islam, Nabi kita pergi duk hina Nabi kita apa semua, dia pertahan ni mati-matian tapi selong pendek. Kawan ni pun dia main jumpa saya tadi pagi tadi, dia kata pening yo saya. Jadi dia duk main sekali. Dia kata aku betul, dia kata tang marah orang hina Nabi ni sampai dia kata merah menyala muka marah orang hina Nabi ni. Yang dia tu sendiri duk pakai selong pendek tu menyalahi ajaran Nabi. Saya pun kata kat dia lah, saya kata sekongkongnya ada satu kebaikan dekat dia. Saya kata kan, tang selong pendek tu tak baik, tapi tang dia marah orang hina Nabi tu baik. Jadi hak baik kita kata baik lah. Kita kata dia begitu lah. Dah lah. Dia kata tapi patutnya bila macam tu punya pertahan Nabi mau selong panjang lah dia kata. Saya kata tu saya tak mengaji punya pasal. Kan, tapi dia faham kata Nabi Muhammad ni Nabi orang Islam. Dia marah kalau orang hina Nabi. Dalam masa yang sama dia tak ikut ajaran Nabi tak apa. Kan? Hari ni dia panggil kekeliruan. Kan, kekeliruan yang ada dalam masyarakat kita ni. Contoh banyaklah kalau kita nak buat contoh lagi jenis celaru ni cukup banyak. Derma ni cukup kuat. Orang main habang aja nak buat sekolah Arab, abang kata nak buat masjid tang mana ni, dia bukan nak bagi dekat RM50 RM1 tak bagi. Nak pergi tengok tempat tu. Pergi tengok ni sekolah agama bagus ni, kalau ni pahala besar apa semua, balik buka cek RM50,000 bagi. Oh, cukup bagus. Semayang tak mau. Kan? Ada juga. Semayang tak mau. Kan? Macam-macam. Cerita ni macam-macam. Dia hak satu segi tu nampak lebih jauh pada orang lain. Jauh lebih baik pada orang lain. Mai satu segi hak lagi dia tertinggal jauh di belakang daripada orang lain. Kan? Jadi jenuh lah. Jenuh orang macam ni jenuh. Nak betul nak buat tuning balik ni jenuh. Kan? Kena pakai mesin yang cukup canggih nak tune dia ni balik ni. Kan? Dia tak faham. Sebenarnya dia tak faham. Kan? Dia nampak Islam ni dia nampak jadi cerah gelap gitu. Dia jadi tak apa nak boleh habang. Orang kata hang nampak kan muka pencuri hang masuk dalam rumah tu? Dia kata nampak. Rupa dia macam mana? Dia kata badan besar juga, jenis orang badan besar ni. Orang kata jadi dia ni betul-betul orang Melayu ke Indonesia ke Bangladesh ke apa ke? Dia kata tak tahu nak kata. Jadi dia nampak berbalam-balam lagu tu. Nampak sekali lagu nak Bangladesh, tengok sekali lagu nak Jepun pula. Dia kata tengok sekali. Dia tengok Islam pun macam tu juga. Bukan tengok pencuri masuk rumah dia. Dia tengok Islam pun macam tu. Tekah-tekah nampak Islam ni okey lah. Comel, elok apa semua. Tekah-tekah tengok. Dia kata nampak kasar ni Islam ni. Tekah-tekah tengok pula Islam ni. Kalau duduk turut sangat nanya kita ni. Dia duduk jadi lagu tu. Dengan Islam ni dia duduk jadi seram sejuk lagu tu. Kita tak boleh. Kita dengan Islam ni kita kena jelas. Kita kena nampak Islam ni apa, Islam suruh buat apa, Islam suruh kita jadi orang macam mana. Kita kena jelas.
Begitu cerita dia. Baik. Dia kata dan tiada harus sujud melainkan sehingga sempurna bacaan sajdah, dia kata. Dan harus di sisi kita mazhab Syafi'i iaitu sujud tilawah itu di dalam waktu-waktu yang ditegah sembahyang padanya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Sujud tilawah boleh buat walaupun dalam waktu larang sembahyang. Misalnya tengah rembang kan. Tengah rembang sebelum masuk waktu lohong, itu waktu haram sembahyang. Tak boleh sembahyang waktu tu. Tapi kalau takdir kata waktu tu kita duk tunggu nak masuk lorong, kita duk baca Quran. Kita baca, mai tang ayat sajdah. Adakah boleh kita sujud sajdah sedangkan masa tu kalau nak sembahyang tak boleh? Dalam mazhab Syafi'i dia kata boleh. Boleh sujud sajdah pada masa yang ditegah sembahyang. Lepas sembahyang asar misalnya tak boleh sembahyang apa lepas sembahyang asar ni. Tidak ada sunat ba'diyah, tidak ada apa sembahyang lepas pada tu kecuali sembahyang yang bersebab. Seperti sembahyang jenazah, seperti sembahyang tahiyat masjid, seperti sembahyang yang ada sebab. Yang tu boleh. Tak ada sebab saja-saja nak pergi buat sembahyang sunat hajat apa-apa semua masa tu tak boleh. Kena tangguh buat masa lain. Begitu. Tapi sujud sajdah masa tu boleh. Dia kata tidak jadi salah. Kerana bahawasanya ia mempunyai sebab dan tidak dimakruhkan di sisi kita akan segala yang mempunyai sebab itu. Dan pada ini masalah ada khilaf yang masyhur di antara ulama. Dan pada sujud tilawah itu beberapa masalah dan beberapa cawangan yang masyhur di dalam kitab-kitab fiqh. Wabillahi taufiq. Dia kata. Kemudian dia main pula satu tajuk bab ma jaa fi sajdah fil hajj. Iaitu bab yang datang pada sujud tilawah di dalam surah Al-Hajj. Yang ni kita baca hadis dia sudah tuan-tuan. Dia cerita benda yang macam tu juga. Kita tengok hadis dia di atas tu. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah fuddilat suratul Hajj li'anna fiha sajdataini. Qala na'am. Wa man lam yasjudhuma fala yaqra'huma. Itu hadisnya. Baca bila sikit kita baca sekelas dah ini. Itu bab yang datang pada sujud tilawah di dalam surah Al-Hajj. Ketahuilah saudaraku, sebenarnya di dalam surah Al-Hajj itu ada sujud tilawah padanya, iaitu pada firman Allah innallaha yaf'alu ma yasha. Dan pada firman Allah wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Tuan tengok, tak ada bunyi sujud pun, tapi ada sajdah pada dua ayat ni. Kan? Tak mesti jumpa perkataan wasjud baru ada sujud. Kan? Ni dalam surah Al-Hajj, dua ayat yang kata ayat sajdah ni tak ada sebut sujud pun, tetapi dia merupakan ayat sajdah. Satu ayat dia kata innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah dia buat apa yang dia nak. Tuhan tidak buat satu benda ikut kehendak orang lain, tapi Tuhan dia buat satu benda ikut dia punya kehendak. Kalau Allah nak bagi jadi masyarakat dalam dunia ni masyarakat berbilang agama, Allah buat. Walaupun manusia nak supaya kalau boleh dalam dunia ni ada orang Islam saja, tapi tak, Allah nak supaya ada banyak agama, Allah buat. Wallahu dan Allah innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah dia buat apa yang dia nak. Dan lagi satu ayat sajdah dia kata wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun. Dan buatlah kebaikan, mudah-mudahan kamu berjaya. Dia kata. Dua ayat tu. Dan ada pun pada firman-Nya fasjudu warka'u. Tiada disuruh sujud pula di situ. Pula dah. Mai pula ayat fasjudu, jumpa perkataan sujud. Dia kata pula tidak disuruh sujud di situ pula dah. Tuan-tuan tengok, itu sebab kata kena ada ilmu baru kita boleh tahu. Kalau pakai petua ya tak mengaji, pakai petua ya. Dia pergi habang ke orang, dia kata ayat sajdah ni, hang tengoklah dia kata dalam Quran, kalau jumpa perkataan sujud-sujud tu, yang tu sajdah dia kata. Silap dah. Silap dah. Rupa-rupanya fasjudu warka'u. Tak disuruh pula sujud walaupun jumpa ayat sujud. Dia main ayat tak sebut sujud, dia suruh sujud pula dah. Jom kita tengok apa cerita dia. Kerana apabila disuruh sujud, nescaya disuruh pula rukuk. Kerana keduanya ada sama dalam satu ayat. Dia kata satu ayat tadi tu. Fasjudu warka'u. Maka hendaklah kamu sujud dan hendaklah kamu rukuk. Jadi kalau kita jumpa ayat tu kita sujud, kita kena rukuk sekali. Jadi tak suruh langsung. Ya, baca-bacaan tu lagu bangkit duk rukuk, lagu bangkit duk sujud. Ataupun nak ikut dia punya urutan, dia kata sujud dulu baru rukuk. Baca-baca jumpa ayat tu sujud, lepas sujud bangkit berdiri rukuk pula. Siapa tahu waktu Syekh tu nampak pelik sangat tu. Kawan pergi abang pula duk mengaji kat Ustaz Samsuri tu. Nanya kita kan.
Nanya kita kan. Jadi baca elok, jangan duk buat benda-benda kelang kabut ni semua. Bukan boleh. Ni pun kan. Kawan nak luku ni duk tunggu ya. Kawan nak luku ni duk tunggu ya. Apa dia kata pergi duk mengaji kat Ustaz Zamzuri. Duk jadi anak murid dia pun bini tak kelumbung. Kawan tak kelumbung. Nanya kan. Apa nak buat? Kan? Orang duk tunggu nak luku. Kena nasib lah. Kan? Yang Nabi Muhammad tu, buat penakan dia apa semua, aku sampai mati tak masuk Islam, takkan salah Nabi kot. Kan? Yang Nabi Nuh tu. Kan? Yang Nabi Nuh alaihi salam tu. Sampai bini langsung. Sampai bini, sampai anak pula seorang tak mau ikut dia, sampai kena bala pula kena tak ikut. Tenggelam dalam air bah. Takkan salah Nabi Nuh pula, nanya dia. Kan? Tu adik beradik bini langsung. Kan? Ini anak murid duk main mengaji. Buat silap apa, guru dia kena tanggung semua. Kan? Rebel pun untuk guru dia. Kan? Tak apa, biar pergi kat dia tu. Baik, dia kata kerana apabila disuruh sujud, nescaya disuruh pula rokong. Dia kata kerana keduanya bersamaan dalam satu ayat. Bermula dalil yang menunjukkan ada sujud tilawah pada surah ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis kita baca tadi. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Diriwayatkan daripada Uqbah bin Amir, kata dia telah berkata aku ya Rasulullah, fuddilat suratul hajj lianna fiha sajdataini. Dibezakan daripada lain akan surah al-hajj kerana bahawasanya tidak ada pada lain surah akan yang ada padanya iaitu dua sujud. Tu dia. Dia ni berlain pada surah lain. Pasal apa? Dalam surah al-hajj ada dua tempat nak sujud. Ada dua. Surah lain ni habis jumpa satu aja. Tapi dalam surah Al-Hajj ada dua tempat nak suruh sujud. Qala na'am wa man lam yasjudhuma fala yaqra'huma. Itu dia. Maka sabda Nabi SAW, bahkan ada beza antara surah-surah yang lainnya. Maka barang siapa tak mau sujud akan keduanya, maka tak usah baca akan keduanya. Itu dia. Maksudnya apa? Sujud. Jumpa dua ayat ni, sujud. Kalau berasa payah berat nak sujud, tu saya baca langsung. Macam tu. Kata Tirmizi, ini hadis dhaif. Dia kata ini hadis tidak kuat. Dia kata masalah sujud tilawah pada surah Al-Hajj, apa hukum dia? Kata Abu Isa, dan telah bersalahan ahlul ilmi pada sujud tilawah di dalam surah ini. Maka diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab dan anak dia bahawasanya kedua-duanya berkata dibezakan surah Al-Hajj daripada surah lain kerana bahawasanya padanya ada dua sujud, dua sajdah. Dan dengan dialah berkata Ibnul Mubarak dan Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Dan memikir setengahnya daripada ahli ilmi, padanya satu sajdah saja. Ada sebahagian kata satu sujud saja, bukan dua. Dan inilah perkataan Sufyan Ats-Tsauri dan Ahlul Kufah. Lepas itu dia duduk cerita benda sama. Buka sebelah atas. Ini kita tengok. Bab ma yaqul fi sujudil Quran. Iaitu bab yang datang, iaitu barang yang dibaca di dalam sujud tilawah. Ni nak baca apa? Pagi-pagi jemaat duduk semayang sujud sajdah ni, semayang baca, imam baca surah sajdah. Masa sujud sajdah tu apa bacaan dia? Ketahuilah saudaraku, bahawasanya bacaan ataupun doa dalam sujud tilawah itu telah datang beberapa macam doa dengan kerana bermacam-macam riwayat hadis dan amal Nabi yang diperbuatnya di dalam sujud tilawahnya itu. Tuan-tuan, Nabi ni dia baca macam-macam. Semualah dalam semayang tu semua. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Masa sujud tu ada lagi beberapa riwayat bacaan lain. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ada lagi riwayat-riwayat bacaan lain. Sami'allahu liman hamidah. Liman. Tuan-tuan, ramai orang sebut limal. Sami'allahu limal. Dia kata bukan limal. Liman. Lam mim nun. Liman. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi siapa yang memuji dia. Kan? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Ada lagi Nabi baca macam lain. Sama juga macam surah Iftitah. Kan? Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Lepas itu Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi biasa baca berhenti dekat tu aja. Terus baca Fatihah. Nabi biasa baca Allahu Akbar, takbiratul ihram, terus wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh.
Dia ada berapa belah? 11 ke 13 wajah bacaan di dalam dalam bacaan doa iftitah saja. Kan? Saya pernah sebut benda ni di masjid Tasik Gelogong, masjid kampung saya sendiri. Kan? Bacaan dia Allahu Akbaru. Kan? Kalau kita nak baca sambung, kita tak boleh baca Allahu Akbar kabira. Pasal ra tu ada baris. Allahu Akbaru kabira. Kan? Itu bacaan dia, tapi kita ada baca Allahu Akbar kabira lah. Tidak jadi salah, tidak batal sembahyang, cuma sebutan begitu. Sudah jadi kelaziman orang baca Allahu Akbar kabira. Sedangkan dia Allahu Akbar, alif kabbara, ra tu ada baris depan. Allahu Akbaru kabira. Allahu mubtada, akbaru khabar. Dalam bahasa Arabnya mubtada dia kena baca baris depan dhammah, akbar pun mubtada dia kena baca baris depan sebab dia khabar. Khabar marfu'. Dia katakan itu kaedah dia, kaedah dari segi nahwunya. Kan? Ada orang tak main mengaji ni kan, dia tak main mengaji, dia tak dengar kita mengajar macam mana, dia buat cerita kan. Dia kata duk mengajar baca kitab cara baru pula dah. Dia kata orang tanya dia balik, dia ajar lagu mana, tak tahu duk bunyi ru di hujung semua. Dia kata bunyi lagu mana, dia pergi baca Allahu Akbaru Kabiru Walhamdu, semua ru habis. Kita tak kata lagu tu pun, dia tak dengar kuliah. Dia pergi pusing jadi cerita lain langsung. Dia tembak mai kata kita kata. Pergi cerita pula, bukan pergi cerita kat kawan hak mai. Kalau cerita kat kawan hak mai senang. Kau tu kata hang dengar ke? Hang tak dengar, aku dengar. Aku pergi. Senang pergi. Dia pergi cerita hak sama-sama tak mai dengar. Oh juga dia ni karut no. Dia kata. Allah tak tahu tu kan. Kena ni kiri kanan depan belakang. Tak boleh dah, boleh luku pun luku pergi. Jadi kita mubuh dia ni. Kan? Saya tak mahu nak ulas benda macam ni kan. Apa orang kata semua kita tahu. Tapi tak usah ulas lah. Buang masa. Kita baca kitab ni lagi bagus lah. Kan? Kadang-kadang bila baca tu tergelak seorang lagu tu lah. Macam-macam cerita. Baik. Sikit tu sebut tu sikit saja. Macam-macam lagi tu. Ada tuan-tuan pun duduk dengar kan. Pergi masjid dengar, pergi pejabat dengar, pergi tempat kerja dengar, pergi market dengar, macam-macam cerita kan. Cerita tu tak mesti. Tak ada kepala ekor, tak tahu tang mana. Kena macam tu saya kata dekat kawan-kawan ada beritahu dia pasal ustaz. Saya kata tak apa, tak payah beritahu. Saya kata tu tak ada apa tu sikit kata. Sikit. Nuhak kita duk habaq dalam kuliah. Nabi ni orang main lungguk perut unta busuk atas belakang. Kita tak kenal sampai macam tu. Kawan nak main pijak tengkok. Yang kata Nabi ni orang nak main pijak tengkok. Kita tak ada lah sampai macam tu kan. Saya kata kawan-kawan saya ada mengajar masjid budak dah ramai lagi. Ada kawan buka angin kereta nak balik tak boleh buat dah. Saya kata saya tak ada lah sampai macam tu. Saya kata Alhamdulillah lah. Takat ada adalah okey lah. Saya kata Alhamdulillah. Dan tuan-tuan kalau kita nak kutip semua. Kita nak kutip semua, tak buat kerja kita. Tak buat kerja. Satu, kalau nak kecil hati. Kan? Kalau nak kecil hati. Kalau nak kecil hati, duduk rumah. Dan duduk rumah. Mulalah duduk fikir, payah duduk rumah. Kalau nak kecil hati. Kalau nak jawab, tak baca kitab. Duduk jawab saja. Hari-hari main duduk jawab. Hari ni orang kata apa, hari ni saya nak jawab apa. Kalau nak buang geram, lagi rosak majlis. Kan? Kita serang balik orang yang serang kita dan sebagainya. Tuan-tuan fikir cara waras, apa kita dapat? Dosa tentu dapatlah. Orang buh kita, orang tu dapat dosa. Kita jawab balik pun berdosa sama. Dosa. Kan jadi fikir balik, dia nak bagi sedap hati, Nabi kena teruk pada aku. Sama-sama pendakwah pun ada kena lagi teruk pada kita, jadi tak ada apalah benda ni. Kita redha apa yang jadi, cukup. Allah Ta'ala ada tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat satu, selain daripada mahkamah sesian Bukit Mentajam, dia ada mahkamah di Padang Mahsyar tu, dia panggil mahkamah Qadhi Rabbul Jalil. Mahkamah tu tak terlepas tuan-tuan. Tak terlepas. Bukan kata buat criminal case bunuh orang. Kata ke orang pun tak lepas. Sana dibicarakan. Terus penyakit jangan cari. Pasal apa? Pasal hak penyakit duk ada kat kita pun kita tak larat tanggung. Kita jangan pergi duk cari hak benda patut bukan penyakit kita pergi cari, kita tanggung ambil. Tak sah. Kan, dan saya menasihatkan diri saya dan tuan-tuan semua tak usah respon kepada benda-benda yang macam ni. Tak usah respon.
Biar pi aja kat orang-orang yang duk buat kacau ni, biar pi saja. Tak payah respon, tak payah pertahan, tak payah buat apa. Buat tak tahu sudah pi. Macam tu saja lebih baiklah. Nah, baik. Kita sambung tadi. Dia kata setengah daripadanya hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ni cerita pasal apa nak baca dalam surah Sajdah. Hadis dia Ali bin Abbas qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni ra'aituni al-lailah wa ana naim ka'anni usalli khalfa sajadah fa sajadati syajaratu lisujudi. Maksudnya diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana berkhabarkan barang yang dilihat dalam mimpi. Seorang sahabat mimpi, bila mimpi pergi jumpa Nabi. Tuan-tuan kita baca di masjid Pematang Buluh kan cerita pasal mimpi-mimpi ni. Menjadi kebiasaan sahabat-sahabat Nabi ni kalau mimpi dia agak mimpi tu pelik sikit, dia akan pergi refer dekat Nabi. Minta Nabi bagi penjelasan apa maksud mimpi ni. Begitu. Maka katanya, ya Rasulullah, bahawasanya hamba melihat akan diri hamba pada satu malam. Padahal hamba sedang tidur. Maksud dia mimpi lah. Satu malam tengah duduk tidur mimpi. Yang ni hamba lihat dalam mimpi hamba seolah-olah hamba semayang belakang pokok. Di belakang satu pohon kayu. Maka sujudlah hamba akan satu sujud tilawah. Maka sujud pula pokok kayu tu dengan sebab sujud hamba tu. Dia kata dia mimpi. Dalam mimpi dia ni, dia kata dia duduk semayang, dia kata dekat dengan satu pokok. Dan dalam semayang tu dia baca ayat daripada surah Sajdah. Bila sampai tang ayat sujud ni, ayat Sajdah ni, dia kata dia sujud. Pokok ada dekat dengan dia, sujud sekali masa dia sujud. Dia pergi cerita ke Nabi macam tu. Kata dia, fasami'tuha wa hiya taqul. Dia kata bahkan hamba dengar pula pokok tu berdoa, iaitu kata dia Allahumma, ni doa pokok tu. Dalam sujud tu pokok tu kata, pokok tu baca doa, dia kata saya boleh dengar pokok tu duk doa. Pokok tu kata Allahumma ktub li biha indaka ajran wa da'anni biha wizra waj'alha li indaka zukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Itu doa dia. Qala al-Hasan, qala ibn Jurayj, qala li jadduk, qala ibn Abbas, faqara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam sajdatan summa sajadah. Faqala ibn Abbas, fasami'tu wa huwa yaqul mithla ma akhbarahu ar-rajulu an qawli asy-syajarah. Maka berkata al-Hasan, kata dia Ibnu Jurayj telah berkata bagiku oleh nendaku, oleh datukku, oleh datuk engkau, yakni Abdullah bin Abi Yazid. Telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka membaca Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ayat Sajdah, kemudian Nabi sujud. Faqala Ibnu Abbas, fasami'tu wa huwa yaqul mithla ma akhbarahu ar-rajulu an qawli asy-syajarah. Kata dia, maka kata Ibnu Abbas, aku dengar akan dia padahal ia berkata seumpama bacaan yang mengkhabar akan dia oleh laki-laki daripada perkataan doa pohon kayu itu. Tuan tahu tak? Satu sahabat Nabi mai jumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah, semalam saya mimpi. Saya mimpi saya duduk semayang dekat pokok. Saya baca dalam semayang saya tu, saya baca surah Sajdah. Lepas tu bila saya sujud, dia kata saya dengar pokok, saya tahu pokok tu sujud sekali dengan saya dan pokok tu duk baca satu doa. Kemudian dia baca balik doa yang pokok tu baca. Dia baca balik. Dia cerita benda ni. Nabi SAW pula bila dia baca pula surah Sajdah, Nabi sujud bacaan Nabi sama macam bacaan yang kawan ni dengar pokok baca masa dalam mimpi dia. Itu bacaan hak tadi tu. Dia mimpi. Nabi sujud sungguh. Tapi bacaan hak Nabi baca tu sama macam hak sahabat ni mimpi dengar pokok baca. Bacaan tu sama, dia kata. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, dan katanya lagi bermula ini hadis gharib daripada Ibni Abbas, dan tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada ini wajah, dia kata.
Doa sujud tilawah dan makna doa hak pokok tu baca, hak Nabi baca tadi itu ada di bawah, tuan-tuan boleh baca sendiri. Tuan-tuan buka muka sebelah. Buka muka sebelah. Masalah dia kata doa sujud tilawah yang masyhur. Ni hak kita selalu duduk baca. Wahai saudaraku, telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi hadis yang menyebutkan doa dalam sujud tilawah dengan kata dia, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi sujudil Quran bil lail. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ia dalam sujud Quran pada malamnya akan doa ini. Dan Nabi pernah buat sujud tilawah dan Nabi baca dalam sujud dia, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Ini hak kita banyak tu baca. Ini dia kata doa yang masyhur dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada membaca doa ini. Tu. Baik, bawah tu kita baca satu bab pendek ni, dia kata bab ma zakara fi man fatahu hizbahu min al-lail faqadahu bin nahar. Iaitu bab yang menyatakan barang yang menyebutkan mereka yang luput akan dia oleh wirid daripada malam hari, maka membaca dia akan dia dengan siang hari. Satu orang yang menjadikan wirid ni apa tuan? Wirid ni maksudnya amalan hari-hari. Itu maksud dia wirid. Wirid ni hari-hari buat, dia panggil wirid. Kalau satu orang tu hari-hari menjadi amalan dia, menjadi wirid dia, sebelum tidur dia sembahyang witir, maka witir itu adalah wirid dia. Kita ni bila kata wirid, lepas sembahyang tu wirid lah, sebelum doa kan. Wirid kita kata wiridnya tu, wirid ni maksudnya benda yang menjadi amalan kita hari-hari. Hari-hari kita buat benda tu, kita tak tinggal, maka amalan tu dipanggil wirid. Kalau sembahyang duha, hari-hari kita sembahyang duha, kita tak pernah tinggal sembahyang duha. Sembahyang duha itu menjadi wirid kita. Macam tu. Baik, tajuk kita nak baca ni, dia kata orang yang menjadikan satu amalan tu wirid dia, tiba-tiba dia tak buat malam tu kerana sebab-sebab yang tertentu. Boleh tak boleh siang esok dia qada benda tu. Boleh tak boleh siang esok dia qada benda tu. Ni kita nak baca. Ketahui saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi satu hadis yang sahih yang menunjukkan boleh qada wirid yang sunat. Boleh, dia kata. Seperti kenyataan dalam masalah yang akan datang. Dengar hadisnya terlebih dahulu. Kata dia, an Umar bin Al-Khattab yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbi aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'a min al-lail. Maksud dia kata diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa tidur dia daripada wiridnya ataupun daripada suatu daripadanya, maka membaca ia akan dia antara sembahyang fajar, maksud sembahyang subuh, dan sembahyang zuhur, nescaya disuratkan baginya seolah-olah membaca dia akan dia pada waktu malam. Kalau benda tu dia tak buat waktu malam, esok ni lepas sembahyang subuh sebelum lohor dia boleh baca. Dia tak buat malam, amalan sunat hak dia tak buat semalam. Begitu. Masalah dia kata segala sunat itu adakah boleh diqada akan dia? Kata ulama bermula sunat itu semuanya tidak diqada. Pada asalnya hukum sembahyang sunat tak payah qada. Itu asal hukum. Melainkan jikalau ada amal yang ditentukan menjadi wirid, melainkan benda tu menjadi amal hari-hari, dia tak pernah tinggal. Begitu. Maka iaitu boleh ia qada antara lepas sembahyang subuh, siang hari, dan antara gelincang matahari, antara masuk lohong. Lepas subuh nak pergi lohong tu dia boleh buat benda hak dia selalu duk buat, tapi semalam tak dan buat. Jika tertinggal kerana tertidur umpamanya, malam tu tak macam mana letih sangat balik-balik lepas sembahyang isya tak dan nak buat apa-apa, terlena atas sejadah lagu tu je, jaga-jaga pagi itu. Sebagaimana hadis tersebut dalam masalah itu, kata Ibnul Arabi telah muwafaqah sekalian orang atas bahawasanya sekalian sunat itu tiada qada, melainkan bahawa ada ia muakkad seperti witir ataupun 2 rakaat fajar. 2 rakaat fajar tak dan. Kan kita baca masjid mana boleh.
yang cerita kata Nabi SAW tak tinggal dua benda. Satu witir, satu lagi duha. Kemudian ada satu lagi hadis kita baca cerita Nabi SAW ni, dia kata hak benda ni lebih baik daripada dunia dan isinya, iaitu 2 rakaat sebelum subuh dan 4 rakaat sebelum zuhur. Dia kata Masjid Tanah Liat, kita baca baru ni, Masjid Tanah Liat kan. Nabi SAW dia tak tinggal benda-benda yang baik macam ni. 2 rakaat sebelum subuh. Kan kita baca hadis yang kata Bilal bin Rabah pergi nak gerak Nabi, nak ajak sembahyang subuh, masa dah masuk dah. Pipi Aisyah isteri Nabi sudah tahan Bilal, duduk tanya tu tanya ni, tanya tu tanya ni, sampailah hari dah nak cerah dah, tak sembahyang subuh lagi. Bilal pun tengok nak cerah, dia pun bangkit kalut pergi duk panggil Nabi tak keluar, panggil 2 kali, panggil berturut-turut Nabi tak keluar. Lepas tu baru Nabi keluar. Bila Nabi keluar, Bilal teruslah bagi report dekat Nabi kan, ya Rasulullah ni dah lewat dah apa semua. Nabi keluar, Nabi terus sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh, Bilal pun terus bagi report dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia kata ni kita sembahyang hari ni dah terlewat ni, dah nak cerah dah. Tak cerah lagi, tapi dah macam nak cerah dah. Maksudnya dah hujung dah, subuh pun dah hujung dah. Dan aku panggil kamu berapa kali tadi? Nabi kata apa? Nabi kata tadi aku sembahyang sunat qabliyah subuh 2 rakaat. Nabi kata. Bilal kata lagi kat Nabi. Bilal kata, ya Rasulullah, tapi ni dah nak cerah dah ni. Bilal kata lagu tu dekat Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata kalau cerah lebih pada tadi pun aku tetap akan sembahyang 2 rakaat subuh dulu sebelum sembahyang subuh. Dalam hadis lain pula Nabi kata apa? Nabi kata sembahyang 2 rakaat sebelum sembahyang subuh itu lebih baik daripada dunia wa ma fiha, dan apa yang ada dalam dunia ni. Nabi kata, tuntutan dia sampai macam tu. Katalah kita ni jaga-jaga terlewat sungguh. Dah nak cerah sungguh-sungguh dah. Sekira-kira kalau sembahyang juga sunat tu, subuh akan duduk di luar waktu. Maka sembahyang subuh dulu. Lepas sembahyang subuh dulu, kita boleh qada sembahyang qabliyah subuh selepas tu. Dengan syarat apa? Dengan syarat sembahyang sunat qabliyah subuh itu menjadi wirid kita. Memang kita hari-hari kita duk buat, tak pernah tinggal. Hari tu saja pergi jadi terlewat, maka kita tak ada buat. Maka bagi kes yang macam ni, boleh dia qada sembahyang qabliyah subuh tu. Itu cerita dia. Dan begitu juga Allah dia berdirinya malam untuk qiyamul lail. Kalau dia ni memang biasa tiap-tiap malam bangkit sembahyang tahajud. Ada tuan-tuan orang kita ni bila beralih umur dah, bila beralih umur dia duduk main 40, dia duduk main 45, kita bukan dia tak jadi, dia tak kuat tidur lah. Ada kuat tidur ni apa nama muda-muda ni kan, dia duduk segelincang subuh pun kerah kan. Dia bila main umur 40 naik ke atas ni, dia dah beralih umur dah, dia tidur pun pukul 5 pagi lah. Dia tak boleh pergi dah. Dia hangat dah tempat tidur. Pukul 5 dia hangat tempat tidur. Orang tua dia akan jadi gitu. Tapi kalau dah sampai 40 lebih 50, main pukul 6 duduk sedap tidur ikarul. Yang ni mau pergi duduk celok sekali dengan mi rebus. Kan? Pasal apa? Pasal kebiasaan orang. Pada ghalibnya manusia ni, bila umur beralih dia pergi 40 ke atas, 45, 50, dia tidur ni bukan keutamaan dah dalam hidup ni, bukan keutamaan dah tidur. Automatik, tak gaduh kunci jam, tak gaduh buat apa. Pukul 5, pak dia buka uji mata. Pukul 5, pak buka uji mata, masuk pancong apa, bersuci apa lebih kurang sikit, biar sembahyang tahajud dulu. Lepas sembahyang tahajud duduk sat, nak masuk subuh dah. Qabliyah subuh 2 rakaat sembahyang subuh. Dia jadi amalan benda ni hari-hari. Maka bangkit pukul 5 sembahyang tahajud tu, itu qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini menjadi wirid dia hari-hari. Tiba-tiba satu malam tu tak macam mana, tahu letih lebih, pukul 6.30 baru jaga. 6.30 jaga, jadi maknanya dia tak buat dah sembahyang apa hak dia tak pernah tinggal tu. Dia boleh qada selepas sembahyang subuh sebelum masuk waktulah. Begitu. Kerana muakkadnya benda tu, sehingga berkata satu jamaah, dia kata bahawasanya ia fardu. Satu lagi kata fardu, benda tu kena buat, dan memilih yang demikian itu oleh Al-Bukhari. Dan tiada aku kata dengan dia, dan tetapinya lebih besar daripada sekalian sunat-sunat itu pada pahalanya. Wallahu a'lam. Lepas ni tajuk yang cukup penting, tuan-tuan. Benda ni berlaku dalam masjid-masjid kita ni. Lepas ni bab ma jaa min at-tashdid
fil ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Nak cerita tentang ancaman menakutkan orang yang angkat kepala dulu daripada imam. Yang ni tuan-tuan nak tengok ni apa ancaman dia. Kan? Tu imam tak angkat lagi kepala, dia angkat dah. Angkat-angkat tengok orang lain duduk sujud lagi. Kalau tak sengaja lain. Kalau dia ni jenis dia nak merambat dengan imam. Ada orang jenis macam tu. Dia nak merambat dengan imam. Tak boleh. Kita ni bila jadi makmum, kita kena tengok imam kita ni orang macam mana. Kalau imam kita ni imam orang tua, dia punya pergerakan dia slow motion. Kan? Dia nak boleh kebangkit tu, dia duduk tunjai sana, tunjai sini, nak boleh berdiri. Kita ni muda, cerdas, kita bangkit berdiri dulu daripada dia. Salah dari segi peraturan sembahyangnya salah. Bukan setakat salah, ada ancaman pula ke atas orang-orang yang macam ni. Jadi kita kena kendian daripada imam dari segi rukun fi'li, rukun perbuatan. Rukun qauli tak apa. Baca tahiyat misalnya, kalau tu imam ni dia satu orang yang sangat berhati-hati. Kan? Tu imam ni satu orang yang sangat berhati-hati. At-tahiyyatul mubarak. At-tahiyyatul mubarak. Kita duduk tunggu dia je noh. Kita pun duduk at-tahiyyah di belakang je noh. Kita potong dia lah. Kita baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatus thayyibatu lillah. Kita habis dulu pada dia. Kita potong dia. Tapi potong dalam rukun qauli. Rukun perkataan, ucapan. Itu tidak jadi salah. Kalau rukun fi'li tak boleh potong tu imam. Kita mesti kendian daripada tu imam. Kita akan baca ancaman dia, apa ancaman yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dia tanya, saya tak jelas tulisan ni. Bagaimana dengan amalan solat teman pada orang yang telah mati? Contohnya, tolong solat teman pada saya setelah saya mati. Melalui wasiat ke apa? Solat teman ni apa ni? Saya tak nak dengar. Ada apa orang nak buat ni? Kalau ada tu saya buat. Tuan-tuan, saya nak pesan satu lah. Ibadat khusus kita tak boleh reka. Ibadat khusus ni semayang, puasa, zakat, haji, ni semua ibadat khusus. Nabi tunjuk cara nak buat macam mana, kita kena buat macam Nabi buat. Tak boleh kita pergi duk reka tambah. Nabi tak buat semayang tu, kita pergi duk buat. Tak boleh. Tak boleh. Kadang-kadang tuan-tuan tengok ada duk jual buku sembahyang sunat tu. Ya Allah. Dia sekarang sampai berapa puluh sembahyang sunat duk ada dalam tu. Tuan-tuan, semak dalam hadis tuan-tuan. Tak ada sembahyang yang berbagai-bagai dia tulis dalam tu. Tak ada. Dia tulis sampai berpuluh sembahyang sunat duk ada dalam tu. Tak boleh. Kita nak buat semayang ni. Semayang, Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu semayang macam kamu tengok aku semayang. Dari kaifiat cara rokok, tidak sujud kena ikut, dan semayang apa Nabi buat pun kena ikut. Hak Nabi tak buat, jangan buat. Jaga benda macam ni. Kita tak boleh tambah. Sebab agama, hak Allah buat turun ke Nabi Muhammad ni elok dah. Tak perlu kepada tambah-tambah di sana sini, tak perlu dah. Ikut yang tu aja. Jadi kalau sahabat kita ni nak tanya tentang solat teman, tak ada solat teman. Apa dia? Tak kena ayat kalau kata saya. Bagaimana dengan amalan solat saya pada orang yang telah mati? Contohnya, tolong solat saya pada saya setelah saya mati. Bukan teman, maksud perak punya teman ni. Perak teman ni maksud dia saya lah kan. Dah. Ni bukan dia ni. Ni dia kata amalan solat teman. Maksudnya ada satu jenis sembahyang nama dia solat teman. Tak ada lah. Kod maksud dia ni kot duduk dalam kubung seorang-seorang, kita di atas tolong sembahyang bagi ada satu benda duduk teman dia ke apa. Kalau itu lagi khurafat dia jadi. Lagi khurafat. Tuan-tuan, jangan duk tambah benda-benda hak pelik-pelik, jangan duk tambah. Benda hak jelas dalam agama banyak. Kalau nak buat tak terbuatlah. Hak jelas dalam agama ni sembahyang tahajud. Kan? Jelas pergi buat yang tua. Quran pun kata qumil laila illa qalilah. Bakitlah sembahyang malam walaupun sikit. Quran sendiri kata hadis lagi banyaklah duk suruh sembahyang tahajud. Hak tu jelas. Quran suruh, hadis suruh. Hak tu buat. Ni hak tu tak buat, kita pergi duk reka buat hak lain-lainnya macam-macam.
Sekali lagi bukan setakat tak betul, bukan setakat pahala tak boleh. Boleh dosa kat kita. Pasal kita tidur reka tambah benda agama. Tuan-tuan, lagi sekali saya pesan, jangan duk mereka. Benda-benda agama ni, jangan duk mereka-reka. Lah. Ingat. Kalau dia yang sabit daripada perintah sujud tilawah ni, kalau sekiranya benda tu berlaku dalam bentuk betul depan kita. Dalam bentuk betul depan kita, maksudnya ada orang duk baca Quran depan kita, mai tang ayat sajadah. Bukan saja dia yang baca sunat sujud, kita yang dengar juga sunat sujud. Ataupun kita pergi majlis musabaqah, tapi dengan syarat ada ruang lah untuk sujud. Tidak orang suruh bangku kawan tak mau. Kan? Kaedah lain maksudnya? Oh, dah. Kalau maksud dah. Sujud syukur ni, sujud tilawah ni, kaedah dia satu aja. Bila jumpa aja ayat tu, sekali sujud. Sama macam sujud syukur, sama aja. Sujud syukur ni pun tuan-tuan. Ada orang dia tak puas hati bila kita terang cara sujud syukur apa semua, dia tak puas hati, dia duk berasa macam tak kemas. Ada satu orang, dia duk ulang tanya saya ni, orang yang sama, dia ulang tanya sampai 5 kali dah. Saya pun nak marah tak menasabah lah. Tapi last kali tu kata je kat dia, apa masalah yang duk tanya benda yang sama banyak kali. Dia duk kira begini, dia duk kira semayang, dia duk kira sujud syukur ni, dia kata kena duduk macam duduk antara dua sujud, kena takbir, kena qiyam, lepas tu sekali sujud. Lepas tu bangkit daripada sujud tu, bagi salam. Dia kata begitu. Saya kata kat dia, setelah banyak kali terang, saya kata kat dia, baik nak buat macam tu ada hadis tak? Ada yang kata tu, tak tahu nak tanya ustaz. Saya kata tanya apa, sampai dah 5 kali dah ni. Tanya apa sampai dah 5 kali ni. Duk tak puas hati tak mana. Dia kata lah, dia kata, takkan. Tak boleh sujud aja. Dia kata bangkit-bangkit habis. Dia kata takkan lebu tu, takkan tak ada takbir. Saya kata sujud syukur bukan semayang. Sujud syukur bukan semayang. Jadi dia tak ada takbir, qiyam, sujud, bangkit, bagi salam, tak ada. Kita boleh buat macam tu kalau ada hadis kata Nabi buat macam tu. Hadis cuma kata Nabi ni dia terima satu nikmat, dia terus sujud. Kaifiat sujud Nabi macam mana? Nabi sujud dah. Nabi sujud lama, Nabi bangkit. Bangkit duduk antara dua sujud tu, bangkit berdiri. Habis. Nabi buat macam tu. Takkan Nabi buat tak kemas, kita nak buat lagi kemas pada Nabi. Kata. Macam tu juga. Dia kata, tapi saya ada jumpa dalam buku. Ini penyakit dia. Saya kata buku ni pun macam-macam buku tu ada. Buku yang paling tak bertanggungjawab ialah buku yang dia habang kata buat lagu ni, dia tak habang hadis apa-apa. Ini buku tak bertanggungjawab. Kita kalau kita nak habang ke orang, kaifiat nak buat satu-satu benda, dia kena habang. Buat sujud syukur macam ni, hadis dia macam ni. Yakin. Orang nak buat tu dengan keyakinan. Jadi cerita sujud syukur, sujud tilawah dia sama. Dia sujud. Dan dia tidak ada gantilah kalau kita tidak sujud. Misalnya macam semayang kan. Semayang kita ada semayang orang sakit. Jadi kalau tak sujud pun isyarat saja ke macam bongkok badan. Anggap kata itu sujud kemudian baca. Untuk sujud tilawah tidak disebut macam tu. Kan tidak disebut macam tu. Jadi kalau ada ruang untuk kita sujud, kita sujud. Tak ada, tak apa. Benda tu sunat saja. Benda tu sunat saja. Ya semayang tadi ni kalau tak boleh, kita tak boleh nak semayang rokok, tidak sujud tak boleh kerana naik kapal terbang nak pergi Mekah dan sebagainya. Semayang tu semayang fardu. Fardu mau tak mau kena buat. Maka buat dengan cara yang ditunjuk oleh Nabi juga. Kaedah semayang atas kenderaan macam mana. Kesimpulan dia tuan-tuan, agama apa pun mesti merujuk kepada Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu betul. Pasal apa kata tentu betul? Pasal Nabi kata, aku tinggal dekat hampa dua benda, hampa pegang dua benda ni sungguh-sungguh, lan tadillu abada, tak sesat sampai bila-bila. Kitab Allah wa sunnati. Quran dengan hadis Nabi. Jadi kita pegang yang tu, terus aduk berasa. Tak usah dah. Kita pegang yang tu, kita tengok apa ulama kata tentang ayat tu, tentang hadis tu,